Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini saya akan share sebuah kisah mengenai seorang Nabi dan seorang raja yang bernama Talut. Kisah ini termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 246 hingga ayat 248. Kisah ini bermula apabila pemimpin-pemimpin Bani Israel meminta kepada Nabi mereka pada waktu itu, iaitu Nabi Samuel, agar Allah dapat mengangkat seorang raja di kalangan mereka dengan alasan supaya dapat memimpin mereka berjihad di jalan Allah. Namun begitu, Nabi Samuel mengetahui terdapat muslihat sebalik permintaan mereka itu. Setelah Allah mengutus Talut sebagai raja, pemimpin Bani Israel memprotes dengan alasan Talut bukanlah daripada golongan elit ataupun golongan yang kaya. Lalu Nabi Samuel menjelaskan bahawa Allah telah memilih Talut dengan diberikan kelebihan dari segi keilmuan dan kekuatan fizikal. Di sini kita dapat lihat seorang pemimpin tidaklah sahaja dinilai daripada kekayaan dan harta yang dimiliki. Nabi Samuel menjelaskan lagi bahawa terdapat bukti keberkatan bagi Raja Talut dengan kembalinya peti tabut yang telah lama diambil oleh musuh. Peti tabut tu terdiri daripada sisa-sisa peninggalan Nabi Musa dan juga Nabi Harun, yang mana di dalamnya terdapat lembaran Taurat, tongkat Nabi Musa dan peninggalan lain. Dan tabut itu telah hilang dan diambil oleh musuh setelah wafatnya Nabi Musa dan dikembalikan semula oleh Allah kepada Bani Israel sewaktu zaman kerajaan Raja Talut tadi. Okey. Setelah itu, sewaktu peperangan menghadapi Jalut, Panglima perang tentera Jalut adalah seorang pemuda yang berusia 19 tahun yang kita kenali sebagai Nabi Daud alaihi salam. Di dalam peristiwa perang itu, Jalut telah berjaya dibunuh oleh Nabi Daud hanya dengan menggunakan sebuah senjata berupa plastik dan terkena kepada Jalut dan Jalut meninggal dunia. Okey. Pada waktu itu, setelah lama kemudian, Nabi Daud dikahwinkan oleh Talut dengan puterinya. Kemudian setelah beberapa lama, Nabi Daud pula telah diangkat menjadi raja setelah Talut. Okay. Di sini kita dapat lihat bahawa untuk menjadi seorang pemimpin, tidaklah hanya kita lihat kepada kekayaan dan juga harta yang dimiliki. Kita juga perlu pertimbangkan kepada keilmuan dan juga kemahiran yang dimiliki, dan sekiranya dia mempunyai kekuatan fizikal, itu merupakan nilai tambahan untuk kita mengangkat seseorang menjadi raja dan pemimpin di kalangan kita. InsyaAllah setakat itu saja. Kita jumpa lagi, InsyaAllah. Assalamualaikum.